Hari ini saya akan kongsikan berkenaan dengan apakah rahsia orang mukmin yang berjaya menurut surah Al-Mu'minun. Tapi sebelum tu, korang kena tahu dulu apa sebenarnya definisi kejayaan. Okey, kejayaan ni kalau kita teliti dalam Kamus Dewan Bahasa, ia membawa maksud suatu hasil ataupun sebuah kemenangan. Tapi ia berbeza sedikit dalam konteks Islam. Dalam konteks Islam, kejayaan yang sebenar bagi seorang mukmin itu ialah apabila seseorang itu mendapatkan dua perkara, iaitu kejayaan di dunia dan juga kejayaan di akhirat. Oleh sebab itulah manusia ni kena solat 5 waktu, kena berpuasa, kena ikut apa yang Allah suruh dan jauhi apa yang Allah larang. Okey, kalau nak tahu lebih lanjut apa sebenarnya rahsia kejayaan ni, macam mana kita nak dapatkan kejayaan ni? Okey, kita tengok dulu perspektif masyarakat tentang kejayaan ni. Berkenaan dengan kejayaan kalau bagi saya, kejayaan itu sesuatu yang buatkan kita puas hati dengan usaha kita. Walaupun konsep sebenar berjaya ni, bila kita berjaya capai sesuatu hasil tu, tapi saya rasa bila kita dah usaha yang terbaik, itu tetap kejayaan. Setiap orang pasti ada target dalam hidup. Jadi bagi saya, kejayaan adalah apabila kita berjaya mencapai target tersebut walaupun sekecil-kecil perkara. Secara ringkasnya, kalau korang nak tahu sebenarnya macam mana cara untuk nak dapatkan kejayaan, yang pertama sekali, Allah SWT ada merakamkan dalam Al-Quran, yang mana dalam surah Al-Mu'minun ayat yang pertama, maksudnya sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini sebenarnya ialah suatu bentuk penegasan bahawa untuk nak dapatkan kejayaan yang sebenar, mesti kena ada iman dan matlamat. Sebab apa? Dengan adanya iman, inilah yang akan mendorong manusia untuk melakukan kebaikan dan menjauhi perkara yang Allah larang. Ciri yang seterusnya ialah orang yang khusyuk dalam solat. Khusyuk? Apa benda khusyuk ni? Okey, kalau korang nak tahu, sebenarnya khusyuk ni ialah menumpukan perhatian yang sepenuhnya terhadap satu-satu benda. Ada juga yang menyatakan khusyuk ni ialah takut ataupun tenang. Korang nak tahu tak, sebenarnya kan senang je nak dapatkan khusyuk dalam solat. Ada 3 benda. Yang pertama sekali, korang kenalah buang benda yang melalaikan diri korang, yang melalaikan minda korang. Contohnya macam time-time solat lah korang nak teringat tak bayar hutang lagi, teringat tak basuh kain lagi, teringat tak bayar duit kawan lagi. Jadi sebelum nak solat tu, kita kena kosongkan dulu fikiran kita daripada perkara-perkara yang melalaikan diri kita sendiri. Okey, dan yang kedua ialah kita mengagungkan nama Allah. Dalam solat kan kita ada perkataan-perkataan yang mengagungkan nama Allah. Contohnya macam Allahu Akbar, Alhamdulillah. Dalam surah Al-Fatihah sendiri pun ada perkataan-perkataan yang mengagungkan nama Allah. Dan yang ketiga, kita kena teliti setiap makna daripada ayat Al-Quran yang kita baca dalam solat. Sebab apa? Dengan bila kita faham maksud daripada ayat yang kita baca tu, barulah kita akan dapat khusyuk dalam solat. Itu antara salah satu benda yang kita patut buat untuk dapatkan khusyuk dalam solat. Okey, kita tengok ciri yang seterusnya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ketiga, Allah ada menjelaskan lagi bagaimana cara untuk nak dapatkan kejayaan, iaitu menjauhi perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Contohnya seperti dosa syirik. Syirik ni, kalau korang nak tahu sebenarnya, kalau satu perkara syirik yang korang buat, segala kebaikan yang korang buat di dunia ni akan terhapus. Dan jalan untuk korang nak masuk ke syurga tu akan ditutup oleh Allah SWT, kerana syirik ini adalah salah satu dosa besar. Allah tak akan ampunkan orang yang melakukan dosa syirik, melainkan kalau orang tu melakukan taubat nasuha. Ada lagi contoh lain, iaitu cakap kosong, contohnya seperti mengumpat ataupun sebagainya. Ciri yang seterusnya ialah orang yang mengeluarkan zakat, seperti mana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun ayat yang keempat. Maknanya ialah mereka yang berusaha untuk membersihkan harta dengan mengeluarkan zakat hartanya itu. Dalam ayat ini sebenarnya Allah nak menjelaskan bahawa orang yang mengeluarkan zakat akan meringankan beban bagi orang yang tidak berkemampuan seperti fakir miskin dan sebagainya. Tapi apa sebenarnya kesan kalau orang yang tidak mengeluarkan zakat? Kesan dia ialah
orang tersebut akan menjadi orang yang fasik dan akan menerima balasan yang setimpal daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Sebab keluarkan zakat ini adalah salah satu rukun Islam yang wajib orang Islam lakukan. Di antara ciri yang seterusnya ialah dengan menjaga kehormatan diri seperti mana dalam firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat yang kelima hingga yang ketujuh, yang mana Allah ada menjelaskan bahawa seseorang perempuan dan juga seorang lelaki harus menjaga kehormatan diri mereka daripada melakukan perkara-perkara yang keji seperti mana perbuatan zina. Okey, kalau seseorang itu melakukan perkara tersebut, maka akan terwujudlah kesan yang negatif terhadap orang sekeliling, diri sendiri dan juga masyarakat. Jadi, kita sebagai orang Islam perlu menjaga kehormatan diri, terutamanya kepada orang perempuan. Okey, kita tengok seterusnya. Selain daripada zakat, khusyuk dalam solat, Allah juga ada menjelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-8 bahawa seseorang itu perlu menunaikan janji dan amanah sebab ianya sebahagian daripada iman. Sebab itulah orang Islam harus untuk menunaikan janji dan amanah, bukan hanya sekadar dengan manusia, tapi dengan Allah juga kita perlu tunaikan janji kita seperti solat 5 waktu dan sebagainya. Contohlah, kita nak bagi faham lagi kan. Okey, contoh kalau orang titipkan barang dekat kita dan dia suruh kita bagi dekat orang yang sepatutnya. Jadi, harus untuk kita jaga barang tersebut dan bagi kepada orang yang sebetulnya. Tapi, kalau kita tak tunaikan janji tersebut, kita dikira munafik. Okey. Rahsia bagi mendapatkan kejayaan yang terakhir sekali ialah dengan menunaikan kewajipan solat. Seperti mana firman Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-9 hingga ke-11, Allah ada menerangkan bahawa setiap orang Islam wajib untuk menunaikan solat. Sebab apa? Korang pernah tak terfikir kenapa nak dapatkan kejayaan kena lakukan solat? Sebab proses untuk kita nak dapatkan kejayaan tu, benda yang pertama sekali kita kena ada ialah keberkatan. Sebab apa? Bila adanya keberkatan, setiap usaha ataupun setiap proses untuk nak capai kejayaan tu, kita akan dimudahkan, akan dipermudahkan segala urusan kita. Sebab itulah kita dengan adanya solat, dengan kita lakukan solat, daripada situlah kita boleh meminta kepada Allah untuk mudahkan urusan kita, untuk mohon keberkatan atas segala usaha-usaha yang kita lakukan, supaya apabila kita mencapai kejayaan tersebut, kita mencapai kejayaan yang ada keberkatan, bukan hanya kejayaan yang kosong semata-mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jawab tentang persoalan konsep kejayaan yang dilontarkan kepada saya. Ianya merupakan satu perkara yang memang dicita-citakan oleh setiap individu, setiap orang, ya, yang mana pasti setiap orang inginkan kejayaan, inginkan cemerlang, dan saya juga begitu. Apabila kita melihat kejayaan orang lain, jadi kita pun pasti inginkan kejayaan yang diperolehi oleh orang tersebut lah, ya. Jadi itu antara pendorong kita nak bercita-cita untuk mencapai kejayaan kita sendiri. Jadi itu yang antara pencetus macam mana kita melihat orang berjaya, maka kita pun ingin berjaya seperti orang itu. Dan di kalangan ulama pun ada menyebutnya, kalau nak berjaya kena ikut orang yang berjaya. Dan juga ada pepatah Arab menyebut man jadda wajada, barang siapa yang berusaha maka dia akan memperolehi apa yang diusahakan. Jadi kalau tak berusaha, ya, tidak ada kesungguhan, tidak ada daya usaha untuk mencapai kejayaan itu, pasti tidak akan berjaya lah. Jadi itu di antara resepi semua kejayaan, dan itu pun konsep kejayaan yang
asas lah, ya, sebagai asas konsep asas kejayaan. Untuk mencapai kejayaan ini kita tidak boleh dengan duduk senang lenang, dengan hanya berangan-angan, bercita-cita, ya, dengan hanya mengharap, berdoa semata-mata ataupun menyerah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai orang Islam, ya, mesti kita yakin bahawa sesuatu yang hendak diperolehi itu mestilah dengan usaha. Termasuklah kalau kita nak berjaya bukan saja di dunia, bahkan juga di akhirat. Di akhirat juga kalau kita nak berjaya pun serupa. Resipi ataupun konsepnya pun serupa. Tapi kalau kejayaan di akhirat ni tak dapat dilihat, belum dapat dilihat lagi. Walaupun tanda-tandanya ada, ya. Pasti tanda-tandanya ada. Cuma belum kita lihat dengan mata kepala kejayaan yang dikecapi itu. Nanti dekat akhirat nanti barulah kejayaan yang sebenar. Jadi sama ada kejayaan kat dunia ataupun kejayaan dekat akhirat ini sebenarnya adalah memang digalakkan dan dianjurkan. Bahkan ianya adalah antara seruan utama ajaran Islam. Buktinya, setiap 5 waktu kita akan dengar azan. Dalam azan itu ada kalimah hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan. Marilah menuju kejayaan, diulang 2 kali. Jadi dalam azan itu adalah mengandung seruan untuk umat Islam ini berusaha dan berjaya. Jadi itu yang berapa saya simpulkanlah tentang pandangan saya tentang kejayaan, yang mana bukan semata-mata dari aspek duniawi tapi juga dari aspek ukhrawi. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi